Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, topik kita hari ini tajuk 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, objektif kita hari ini adalah mengenal pasti sama ada suatu persamaan adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan, menyenaraikan ciri-ciri persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi. Okey, sekarang mari kita ulang kaji apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, iaitu dalam subtopik 6.1. Okey, pertama mesti ada kesamaan iaitu tanda sama dengan. Kedua, kuasa pemboleh ubah ialah 1. Dan satu sahaja pemboleh ubah dalam persamaan tersebut. Okey, contohnya X tambah 5 sama dengan 8. Okay, di sini ada tanda sama dengan. Kemudian pemboleh ubahnya ialah X dan kuasa bagi X adalah 1. Dan satu sahaja pemboleh ubah iaitu X. Okey, contoh kedua, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Satu sahaja pemboleh ubah iaitu Y, kuasa Y adalah 1. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Okey, hurufnya adalah, pemboleh ubahnya ialah N dan kuasa bagi N adalah 1. Meskipun di sini N berada di dua tempat tapi masih pemboleh ubah yang sama. Okey, sekarang mari kita tengok apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik, di sini cikgu ada 3 contoh iaitu 6P tambah 4Q sama dengan 9. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okay, ketiga-tiga ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik, sekarang cikgu nak kamu fikirkan apakah ciri-ciri yang sama antara ketiga-tiga persamaan ini. Okey, antaranya dia ada tanda sama dengan. Kemudian ada pemboleh ubahnya ada 2. Okey, setiap persamaan ini ada 2 pemboleh ubah. Dan setiap persamaan ini kuasa bagi pemboleh ubahnya adalah 1. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Iaitu ada tanda sama dengan, kuasanya adalah 1 dan mesti ada 2 pemboleh ubah. Di sini pemboleh ubahnya adalah P dan Q, X dan Y, H dan K. Okey, sekarang cikgu bagi 4 contoh soal 4 persamaan. Sekarang cikgu nak kamu cuba kenal pasti adakah setiap persamaan ini persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, yang pertama, 3X tambah 4Y sama dengan 12. Adakah persamaan ini menepati 3 ciri-ciri ini? Ya, jadi ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Baik, kita lihat yang kedua. M tolak 5 sama dengan 2M. Adakah dia menepati ketiga-tiga ciri-ciri ini? Ya, ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kenapa dia tidak menepati ciri yang ketiga? Di sini hanya ada satu pemboleh ubah iaitu M. Okay, yang ketiga, H per 3 tambah 7K sama dengan negatif 10. Adakah dia menepati ketiga-tiga ciri-ciri ini? Ya, ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, dan tengok yang terakhir, 3I kuasa 2 tambah F sama dengan 6. Adakah dia menepati ketiga-tiga ciri-ciri ini? Okey, perhatikan. 3I kuasa 2 tambah F sama dengan 6. I ini ada kuasa 2. Jadi dia tidak menepati ciri-ciri yang kedua, iaitu kuasa mesti adalah 1. Jadi ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Bagaimana membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, di sini ada beberapa contoh. Kita tengok soalannya. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, A, beza antara dua nombor ialah 18.
Jadi kita wakilkan kat sini, dua nombor ini tidak dinyatakan pemboleh ubahnya. Jadi kita wakilkan suatu nombor sebagai X dan suatu nombor lagi sebagai Y. Okey, dinyatakan di sini adalah beza. Okey, beza bermaksud operasi tolak. Dan diberitahu bezanya adalah 18. Jadi, untuk soalan A, persamaan linearnya adalah X, beza, jadi kita tolak dengan Y. Okey, hasilnya adalah 18. Okey, sekarang kita lihat soalan B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX. Dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. Jumlah simpanan mereka ialah RM600. Okey, di sini ada dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Dan diberitahu adalah jumlah adalah 600. Bila jumlah bermaksud operasi tambah. Jadi apabila X ditambah dengan Y, okay, jumlahnya adalah 600. Okay, jadi kita kat sini, kita tak perlu nyatakan unitnya RM. Okay, sebab ini adalah persamaan linear. Jadi kita ambil pemboleh ubah dan nombor sahaja. Baik, untuk soalan C, sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang. Okay, cikgu gunakan warna yang berbeza sebab M ini adalah untuk bas dan N adalah untuk van. Okay, jumlah penumpang yang boleh dibawa oleh dua buah bas, okay, bas ada dua dan 5 buah van. Okay, di sini van-nya ada 5 adalah 100 orang. Okay, ini adalah jumlah kesemuanya. Okay, jadi untuk selesaikan untuk bas setiap bas boleh bawa M orang dan kemudian di sini ada 2 bas. Jadi M darab 2 bersamaan dengan 2M. Okey, van pula jumlah orang yang boleh dibawa ialah N dan kemudian ada 5 buah van, jadi bermaksud N darab 5 bersamaan dengan 5N. Okey, maka persamaannya jumlah penumpang. Jadi 2M tambah jumlah penumpang bagi van iaitu 5N bersamaan dengan 100. Okey, ini adalah jawapan akhir. Okey, sekarang kita dah faham bagaimana membentuk persamaan linear. Okey, sekarang cikgu teruskan untuk penyelesaian persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sekarang cikgu nak kamu ambil masa untuk baca situasi di sini. Okey, di sini seorang murid telah membaca 7 novel, 7 buah buku iaitu novel dan buku cerita. Okey, dan dia minta kawannya meneka berapa bilangan buku novel dan berapa pula bilangan buku cerita yang telah dibaca. Okey, jawapan kawannya kat sini 1 novel dan 6 buku cerita. Okey, kawan seorang lagi pula meneka 2 novel dan 5 buku cerita. Okey, jadi murid-murid yang lain boleh tak teka apa pilihan jawapan yang lain selain 1 novel, 6 buku cerita, 2 novel dan 5 buku cerita. Maksudnya di sini, apakah hasil tambah 2 nombor yang menghasilkan jumlahnya 7? Okey, di sini cikgu dah senaraikan antara penyelesaian bagi peristiwa tadi. 1 tambah 6 sama dengan 7, maksudnya 1 novel, 6 buku cerita. 2 novel, 5 buku cerita. 3 novel, 4 buku cerita. Dan seterusnya, kita terbalikkan pula. 4 novel, 3 buku cerita, 5 novel, 2 buku cerita dan 6 novel, 1 buku cerita. Hasil tambah kedua-dua nombor tadi menghasilkan 7 buah buku. Jadi di sini, apabila ada 2 nilai yang kita tak tahu, kita akan dapat banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Jadi satu pilihan jawapan itu
bergantung kepada satu pilihan jawapan yang lain. Jadi penyelesaian persamaan linear dalam dua pemboleh ubah akan melibatkan beberapa pasangan penyelesaian. Jadi di sini ada satu contoh, diberikan satu persamaan dan diminta tuliskan 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey, jadi pasangan penyelesaian yang mungkin adalah bergantung kepada nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, diberi di sini apabila X sama dengan sifar, jadi pasangannya Y, berapakah pula nilainya? Jadi kita gantikan sifar ke dalam persamaan tadi. 2 darab sifar tambah Y sama dengan 6. Jadi nilai Y adalah 6. Bermaksudnya di sini, jika pasangannya sifar, pasangan X sifar, pasangan Y-nya adalah 6. Okey, yang kedua, apabila X sama dengan 1, berapakah nilai pula bagi Y? Jadi kita gantikan ke dalam persamaan 2 dalam kurungan 1 tambah Y sama dengan 6 dan kita akan dapat jawapan Y sama dengan 4. Bermaksudnya di sini, apabila X 1, pasangannya Y adalah 4. Okey, yang ketiga, apabila X sama dengan 2, apakah nilai Y yang kita akan dapat? Apabila kita gantikan ke dalam persamaan 2 dalam kurungan 2, X jadi 2 tambah Y sama dengan 6 menghasilkan Y sama dengan 2. Dan di sini kita senaraikan pula pasangan penyelesaian yang mungkin. X sama dengan sifar, Y sama dengan 6. Pasangan kedua X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Dan pasangan ketiga X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Jadi cikgu harap semua murid sudah faham apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan bagaimana untuk membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah serta mencari pasangan penyelesaian bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih yang menonton sehingga ke hujung. Jadi tugasan kamu untuk hari ini adalah latihan dalam buku Galus muka surat 49 dan 50. Selamat menjawab. Assalamualaikum dan terima kasih.